Mus ingin menjual dua jenis keripik. Cara 3 menunjukkan maklumat berkaitan dua jenis keripik itu. Mus mempunyai RM125 untuk membeli kedua-dua jenis keripik itu. Tulis satu ketaksamaan untuk mewakili kekangan ini. So, saya ada dia punya membeli. Okay. So, saya guna harga kos. Okay. Yaitu 4 darab X tambah dengan 2.5 darab Y kurang atau sama dengan 125. Okay. So, rantau berorek dalam graf halaman 150 mewakili kekangan kedua. Tulis satu kekangan untuk mewakili kekangan itu. Okay. So, ini ialah A. Yang B ialah graf. Nah, tuliskan dia punya kekangan itu. Okay. So, di sini 20. So, dia punya titik ialah 0, 20, kosong. So, dia punya gradient ialah 0 tolak 20 per 20 tolak 0 itu -1. C dia ialah 20. So, Y sama dengan MX tambah C, iaitu Y sama dengan -X tambah 20. Atas itu lebih besar. Nah, garis ini ada sama dengan. So, dia punya B itu, ialah Y lebih besar atau sama dengan -X tambah 20. So ini ialah kekangan kedua. So ini ialah B. Seterusnya C, bilangan bungkus keripik yang dijual. Keripik P yang dijual itu X kurang daripada 3/2 untuk Y. So, X kurang daripada 3/2 Y. So, yang C punya ini, kita ada yang ini. So, tulis semula 2x/3. So, Y besar daripada 2x/3. So, kita tengok Y. So, kita kena tengok Y punya untuk lukis dia punya rantau. So, apabila X sama dengan 0, 2.5, Y sama dengan 125, Y sama dengan 125 bahagi 2.5 itu 50. So, apabila Y sama 0, tak boleh. Y sama 0 itu dia 125 bahagi 4. Tak cantik. So, bahagi dengan 4 itu dia tak cantik. 31.25 dalam graf susah nak lukis. So di sini apabila Y sama dengan 20, so 4x tambah 2.5 darab 20 kurang daripada 125. So 125 tolak 2.5 darab 20. Lepas tu bagi dengan 4. Tak cantik juga. So saya ada 125 tolak 2.5 darab let's say 10 bagi dengan 4, 25. So kalau saya ambil 30, tak cantik juga. Saya ambil 40, tak cantik juga. So 10 itu 25 lah. So ini saya tukar kepada 10.
dan X sama dengan 25. Oke, so sama dengan, saya guna sama dengan untuk cari dia punya titik. 0, 50, 10, 25. So, 10, 25. Lepas tu kosong itu ialah 50. Oke. So, di sini uh, kita sambungkan yang dua titik ini. Oke. So, nanti ya 25, 10, 25, 125 tolak 2,5 darab 10 bahagi dengan 425. Oke. 4x. Sorry, sini saya buat kesilapan. 4. Why dia sudah bagi. Saya buat yang. Oke. So, ini kalau saya nak X sama dengan 20, bukan Y lah 20. Oke. So, saya nak X sama dengan 20. 4 darab 20 tanpa 2,5 Y sama dengan 125. Y sama dengan 125 tolak 4 darab 20 bahagi dengan 2,5. 18. 18. So 20, 18. 20 di sini 18, 15, 16, 17, 18. Oke. So kita ada dua titik ini, sambungkan. Betul. Karena apabila Y kosong, X ialah 125 bagi 4. Bagi dengan 4. 31,25. Oke. 31,25. Ini 31,25 lah. Ya. So, ini kurang daripada. So, bawah, bawah, bawah. Oke. Yang ini apabila X kosong, Y kosong. Apabila X sama dengan 30, Y sama dengan 2 darab 30 bagi dengan 3 itu 20. Ini. So, sini. Oke. So, atas. So, rantaunya ialah sini. Oke. So, seterusnya, nyatakan bilangan maksimum P. Kalau Q ialah 12, Y sama dengan 12. So, yang D1, Y sama dengan 12. So, Y sama dengan 12, X maksimum berapa? Oke, Y sama dengan 12. 12.
Di sini 11, 12. So maksimum di sini. Hmm. Nanti ya, yang tadi ini dia tak ada sama dengan. So ini dia not inclusive. Okay. Ah, kena guna dotted line kerana dia tak ada sama dengan. Okay. So di sini uh, dia adalah 16, 17, 18. Tapi 18 dia tak ada. So kita ambil yang ini 17. So 17, 12. So 17. Maximum 17. Okay. So maximum X sama dengan 17. Maximum 17 bungkus P. Okay. Mus bercadang menyimpan 50% daripada keuntungan jualan. Dia juga perlu membayar upah seorang pekerja sebanyak RM40 daripada bakinya dengan melukis graf fungsi objektif untuk mencari keuntungan yang diperoleh. Tentukan sama ada harga jualan yang ditetapkan itu sesuai atau tidak. Berikan justifikasi anda. So, kita nak cari dia punya untung. So, untung di sini ialah 10 tolak 4 itu 6. Ini 7 tolak 2,5 itu ialah 4,5. Okay. So, dia punya profit dia adalah 6X tambah dengan 4,5Y. Okay. So, ini ialah dia punya profit dia. Okay. So, di sini, okay. So, uh, 6X tambah 4,5Y ini. So, saya cari yang optimum lah. So, uh, 6 darab 4,5 darab dengan 10, 270. So, 6X tambah 4,5Y sama dengan ini 270 saya ambil sendiri sajalah. So, apabila X sama dengan kosong, 4,5Y sama dengan 270, Y sama dengan 270 bahagi 4,5, 60. So, apabila Y sama kosong, 6X sama dengan 770. So, ini bahagi dengan 6. Dia adalah 45. Okay. So, 60, 45. 45. Oh, terlalu besar lah untuk saya punya titik. Uh, let's say saya ambil 27 saja. Dia akan jadi 6 dengan 4,5. So, 6, 4,5, 6, 4,5, 6, 5, 6, 6 di sini, 4,5 di sini. So, dia punya uh, kena macam ni. So, kita guna dotted line lah untuk yang ini. So, seterusnya kita ada garis ini. Kita ambil garis ini. Okay.
Kita ambil garis ini. Oke. Push ke atas untuk cari dia punya maksimum. Ini bukan. Oh, kena atas lagi. Oh, kita dapat yang ini. Oh, 0,50. Oke. So, 0,50. So, kita ada 0,50. So, dia punya profit ialah 6 darab 0 tambah 4,5 darab 50. Oke. So, 4,5 darab 50. 225. Oke. So, dia nak simpan setengah. Lepas tu bayar 40. So, 50% P ialah 50% 225 112,5. So 112,5 tolak dengan 40 tinggal uh, 172,5. Okay. So ini ialah dia punya baki ya. Okay. So dia di sini dia tanya adakah dia sesuai? Sesuai ke? Okay. So kalau kita ikut jawapan yang diberi oleh uh, buku teks, okay, buku ialah ya, harga jualan adalah sesuai kerana Mus boleh menyimpan duit dan membayar upah pekerja dan masih mempunyai baki sebanyak RM72.50 untuk modal seterusnya. Okay. So ini ialah tingkatan 5 bab 7. Linear programming, pengaturcaraan linear.